Kalau pakai handset ataupun pakai iPad ke ataupun tab tu, kena cari button lain lah. Saya pun tak pastilah yang tu. Okay. Mungkin lepas ni kita akan buat pengajaran secara atau pembelajaran secara dua hala. Jadi awak kena scan kemudian share screen. Sebab semua boleh share screen. Boleh share kerja awak di situ lah. Jadi tak ada soalan. Jadi kita nak sambung sebenarnya hari ni. Kita nak sambung silibus. Nak sambung silibus 2.3 last kita berhenti. So maknanya ini nak masuk kepada 2.4. 2.4 bab 2 iaitu aras organisasi. Memang biologi ni seperti mana yang saya pernah sebutkan sebelum ni, kita kena rajin membaca. Dia bukan sekadar membaca secara pasif macam baca surat khabar. Biologi ni tak boleh baca macam surat khabar. Kalau itu pun kalau ada surat khabar lah. Sekarang ni zaman orang dah tak baca surat khabar lah. Surat khabar yang kertas tu lah. Mungkin orang baca secara digital. Dia tak boleh baca macam tu. Dia kena baca secara aktif. Baca secara aktif ni merujuk kepada maknanya kita baca, kemudian kita kenal pasti apakah kata kunci ataupun isi penting yang perlu ada dalam satu-satu penerangan tersebut. Dan sekiranya ada istilah ataupun terminologi yang kita tak faham, kita boleh gariskan ataupun kita keluarkan dia, kita catatkan. Kemudian kita boleh sama ada save as save dengan seperti Alia tadi kata, iaitu dengan main Google. Sekarang ni zaman Google, semua orang boleh Google, just type pada Google ataupun apa-apa sajalah aplikasi, dan akan jumpa pelbagai jawapan. Tapi jawapan tu kadang-kadang kita kena filter, kena tapis lah, sebab dia melibatkan kebanyakan yang menulis jawapan dalam web ni daripada luar negara, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Indonesia. Jadi kita nak sesuaikan dengan jawapan yang standard kita, yang peringkat kebangsaan ataupun pendidikan Malaysia, maka kita perlu kepada penyesuaian. Jadi istilah-istilah yang mungkin baharu, yang tak biasa tu, kita boleh kenal pasti dan boleh tanyalah tanya saya lah, nak cerita tanya saya untuk dapatkan confirmation tentang suatu perkara tersebut. Dan tidak ada benda yang rugi lah kita bertanya. Cuma kadang-kadang pertanyaan tu boleh jadi cepat ataupun lambat lah dijawab. Jadi 2.4 subtopik 2.4 ialah aras organisasi dalam organisma mati sel. Mati sel. Kita masih lagi menyambung. Rasanya ini adalah subtopik yang terakhir bagi bab 2 sebelum kita masuk bab 3. Jadi ini adalah buku teks. Ini just copy paste saja. Sama saja dalam buku teks. Jadi kalau kita lihat dari segi gambar rajah ni menunjukkan tisu-tisu yang bentuk organ jantung. Ni ambil contoh lah organ jantung. Ini jantung. Tapi dia terbina daripada sel tisu. Sel dan tisu. Sebab apa sel tisu? Sebab kita tengok dari segi organisasi dia, kita ingat stoso. S-T-O-S-O. Stoso. Bermula daripada sel, kemudian tisu, kemudian organ. So jantung adalah organ. Bila kita cerita tentang organ, maka ia terdiri daripada tisu. Daripada tisu. Tisu pula terdiri daripada sel. Kalau kita cerita tentang sistem, maknanya sistem terdiri daripada organ, tisu dan juga sel. Kalau kita cerita tentang organisma, ni adalah organisma, maka dia terdiri daripada sistem, organ, tisu dan sel. Jadi begitulah seterusnya. Jadi sekarang ni kita cerita tentang peringkat organ. Contohnya organ jantung. Jadi organ kita tahulah menjalankan fungsi khusus hasil gabungan bersepadu tisu-tisu yang membentuk organ berkenaan. Misalnya kata di sini organ jantung terdiri daripada tisu otot kardium 1, tisu penghubung 2, tisu saraf 3 dan tisu epitelium 4.
Maknanya gabungan tisu-tisu ni membentuk organ. Jadi setiap tisu ni berfungsi secara khusus. Ya. Contohnya tisu otot kardium berfungsi mengepam darah. Ya, dia pam darah ke mana? Ke seluruh badan. Tisu epitelium melapisi ruang dalam jantung, ya, supaya jantung tidak bocor. Ini ada kes yang kebocoran kan, kita panggil jantung berlubang kan. Kita pernah dengar penyakit, bukanlah penyakit, satu keadaan di mana ada setengah bayi yang dilahirkan dalam keadaan jantung dia berlubang. Jadi berlubang tu merujuk kepada tisu epitelium. Tisu epitelium. Jadi cara nak merawat orang yang ataupun bayi yang ataupun kanak-kanak yang mengalami jantung berlubang tu ialah dengan menampal. Menampal lah bahagian yang bocor, seperti mana kalau ada tayar ke ataupun tiup tayar yang bocor, kita tampal. Tapi tampal mesti menggunakan tisu epitelium. Maksudnya dia kena tampal, dia kena ambil tisu yang sedia ada dalam tubuh badan dia, yang sesuai, yang compatible, yang sepadan, yang tidak memberikan kesan mudarat apabila ditampal kepada tempat yang bocor tersebut. Yang ketiga, tisu penghubung. Tisu penghubung menjadikan dinding jantung dan juga injap tu kuat dan kenyal. Kena refer balik lah kalau tak ingat lah contoh-contoh tisu penghubung tu apa dia. Kena refer balik kepada nota. Semuanya ada sebenarnya dalam subtopik yang sebelum ni. Dan yang keempat, tisu saraf. Mengawal atau ritma. Ritma ni dalam bahasa Inggeris kita panggil rhythm lah. Rhythm. Dia punya sama ada mengecut dan mengendur. Ritma dia. Jantung ni dia mengecut dan dia mengendur. Baik. Itu berkenaan dengan intro kepada aras organisasi. Kita ambil jantung sebagai contoh. Okey, kemudian kita pergi kepada sistem. Daripada organ kita pergi ke sistem. Kita naik lagi tingkat yang keempat, iaitu sistem. Jadi dalam tubuh badan kita ni banyak sistem. Kalau tengok pada buku teks muka surat 38 dan 39, banyak sistem di situ ya. Kalau kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 sistem. Yang mana ada sebahagiannya awak dah belajar ya. Dah ada pengetahuan lalu berkenaan dengan sistem-sistem tersebut. Antara sistem yang ada ialah sistem endokrin. Sistem endokrin. Sistem endokrin kita awak akan belajar secara khusus ya. Nanti ada satu topik khas untuk sistem endokrin. Sekarang ni kita belajar secara overall lah dulu ya. Di mana organ utama kelenjar endokrin yang merembeskan hormon. Jadi biasanya sistem endokrin ni kita akan lihat dari segi hubungan antara kelenjar dan juga hormon yang dirembeskan. Okey, secara umumnya dia mengkoordinasi aktiviti badan bersama-sama dengan sistem saraf. Maknanya sistem endokrin dengan sistem saraf ni dia saling bekerjasama ya. Sistem endokrin dan sistem saraf. Kemudian yang kedua ni sistem otot. Sistem otot yang terdiri daripada otot rangka, otot licin dan otot kardium yang kita telah bincangkan sebelum ni. Fungsi dia bila sebut perkataan otot, mengecut dan mengendur. Jadi mengecut dan mengendur ni untuk menghasilkan pergerakan dalam bahagian badan yang berlainan lah. Otot tangan, otot kaki. Semua ada bahagian otot tu, maka ada sistem dia. Yang ketiga, sistem limfa. Jadi sistem limfa ni terdiri daripada organ dia ialah limfa, nodus limfa dan salur limfa. Ini pun ada tajuk subtopik khusus nanti dalam bab pengangkutan dan juga pertahanan badan. Fungsi utama sistem limfa ni mengekalkan keseimbangan bendali badan dan mencegah jangkitan penyakit. Ini sistem limfa. Kemudian yang keempat, sistem respirasi. Ini pun biasa kita belajar ataupun berkaitan dengan pernafasan. Organ utamanya trakea, hidung, paru dan diafragma. Fungsi dia ialah untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara badan dan juga sekitaran luar.
Okey, yang seterusnya yang sistem saraf yang saya sebutkan berkaitan rapat dengan sistem endokrin tadi, terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Ini belajar masa form 3 ya. Kemudian fungsi dia mengesan dan menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasikan aktiviti badan, itu fungsi utama dia. Dan seterusnya sistem pembiakan lelaki yang terdiri daripada organnya ialah testis, kelenjar prostat dan zakar. Fungsi utama dia menghasilkan sperma. Bagi sistem biakan perempuan, organ utamanya adalah ovari, uterus, tiub falopio, faraj dan juga cervix. Fungsi utama menghasilkan ovum dan juga hormon seks perempuan. Kemudian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Okay. Organ utamanya adalah jantung, arteri, vena dan kapilari darah. Fungsi utama sistem peredaran darah ni ialah mengangkut makanan tercerna, makanan tercerna, gas respirasi. Bila sebut gas respirasi ni merujuk kepada oksigen dan juga karbon dioksida. Serta mengangkut hasil perkumuhan. Hasil perkumuhan. Okey. Tengok sikit apa ni, video ni apa tentang apa. Boleh dengar tak? Okey ya. Mana yang disebut sini ada rangka, otot, kardiovaskular dan juga saraf. Ini contohlah. Okey, yang seterusnya sistem pencernaan. Yang seterusnya ialah sistem pencernaan. Organ utamanya terdiri daripada mulut, esophagus, perut, hati, pankreas, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Fungsi utama mencernakan bahan makanan kepada bentuk ringkas dan yang mudah diserap. Yang seterusnya sistem urinari ataupun sistem perkumuhan, sistem perkumuhan ataupun untuk bebaskan air kencing lah. Organ utamanya terdiri daripada ginjal, uretra dan juga pundi kencing. Fungsi utama menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada badan. Seterusnya sistem rangka. Sistem rangka terdiri daripada organnya tulang, rawan, ligamen dan tendon. Fungsi utama menyokong badan dan melindungi organ dalaman serta menjadi asas paut dan otot. Kemudian kita tengok sistem yang terakhir iaitu sistem integumen. Integumen organ utamanya adalah kulit. Satu je. Integumen ni kulit. Melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan juga penyahhidratan. Okey, jadi maknanya jumlah yang kita lihat di situ ada 13 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, saya sebut 13 tadi silap. 12. So ada 12 sistem ya, tapi bagi setiap kalau jantina tu maknanya 11 lah ya, 11 sebab sistem biakan tadi tu ada dua ya, satu lelaki, satu perempuan. Cuma secara keseluruhannya ada 12 tapi setiap individu tu ada 11 paling tidak ya. Okey. Okey, tengok video sikit ya. Boleh dengar ke audio dia? Di sini nyatakan ada 11, 10. Mungkin ada satu kurang integumen agaknya. Dia ni ada rangka, otot, kardiovaskular. Mungkin berbeza sikit lah. Ini kalau dalam YouTube ni mungkin dia ada sikit. Kita tengok apa yang beza dengan yang kita tadi ya. Yang kita senaraikan tadi. Rangka, otot, kardiovaskular. Kita ada kardiovaskular. Kita tak ambil kardiovaskular, kita pakai sistem peredaran darah.
Okay, skeletal sistem ni sistem rangka lah. Okay, sistem rangka. Jadi dia sistem rangka kita ada. Okay, sistem otot kita ada tadi. Ini dia detail lah. 3 jenis otot dia ni. Otot rangka, otot licin, otot kardiak ni. Boleh dengar ke suara? Awak kena kuatkan sendirilah volume. Volume pada awak punya laptop. Ini sistem, dia gunakan sistem kardiovaskular. Kita guna sistem peredaran darah. Sistem saraf, nervous system ni, sistem saraf. Okay, tu saraf macam tu lah. Dan saraf tu terdiri pada otak, saraf tunjang, saraf kranium, saraf spinal. Jadi sistem ni dia, semua sistem ni, sistem endokrin ke sistem limfa, urinari, semuanya dia saling berkaitan antara sama lain lah. Ya. Contohnya sistem endokrin ni, dia terdiri daripada kelenjar-kelenjar dan juga penghasilan hormon. Ini adalah contoh kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid di bawah sistem endokrin yang tempat membebaskan hormon tiroksina. Tapi kita akan ada subtopik nanti yang kita akan bincangkan secara detail. Ini sebagai overview lah tentang topik-topik yang akan datang. Sistem limfa. Sistem limfa ni dikenali sebagai sistem pertahanan ataupun imun. Ini yang sekarang ni penting ya untuk pertahanan badan kita menghadapi COVID-19 ni. Sistem urinari. Urin tu air kencing lah. Bagaimana penghasilan air kencing, keterlibatan sistem urinari ini dalam menyingkirkan bahan kumuh melalui organ utamanya ialah ginjal. Tapi ginjal saja tak boleh, dia kena ada berapa lagi organ-organ lain. Dan sistem yang berkaitan dengan tenaga ni ialah sistem respirasi ya. Okay, sistem respirasi dalam kita pun tadi ada lah sistem respirasi. Banyak dia punya organ yang terlibat ya. Trakea, hidung, paru dan diafragma. Jadi respirasi ini lebih kepada dari segi pengangkutan oksigen dengan karbon dioksida. Dan sistem pencernaan, okay, kita dah biasa dengan sistem pencernaan ni. Dan organnya agak banyak terlibat, bermula daripada mulut, kemudian pergi ke esophagus, pergi ke perut, kemudian pergi ke usus ya. Usus tu sama ada usus kecil ataupun usus besar. Selepas makanan dicerna, makanan tu perlu diserap. Ya, makanan separuh pejal mungkin akan disingkirkan sebagai ginjal. Kemudian sistem pembiakan. Sistem pembiakan ini pun ada satu subtopik besar yang kita akan bincangkan tentang pembiakan. Mungkin ada belajar sebelum ni dalam tingkatan 1, masa sains tingkatan 1 dah belajar, kemudian tambah lagi tingkatan 4 ya. Okey. Ada lagi tak? Tengok. Okey, sekejap lagi. Biasa habis ya. Okey. Jadi habis berkenaan dengan dalam kita kata organisasi dalam organisma iaitu manusia. Manusia. So kita akan refer pula bagaimana dalam tumbuhan pula ya. Sistem utama dalam tumbuhan. Jadi kalau kita perhatikan gambar rajah ni ya, kita tengok gambar rajah ni. Jadi tumbuhan ni terdiri daripada sistem akar dan sistem pucuk. Ya. Jadi sistem akar ni, inilah bawah ni, bawah daripada tanah, akar lah. Dan atas start daripada batang, ya, bunga, buah dan daun termasuk dalam sistem pucuk. Jadi sistem pucuk terdiri daripada batang, daun, pucuk, bunga dan buah. Ya. Manakala batang dan ranting ni merupakan sistem sokongan ya.
walaupun dia dilabelkan sebagai sistem pucuk, tapi dia punya tu di bawahnya adalah sistem sokongan yang menyokong daun pada kedudukan menegak bagi membolehkan penyerapan cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis. Kemudian bunga terlibat dalam proses pendebungaan. Sistem akar pula terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan garam mineral serta memberi sokongan kepada tumbuhan. Mana selain daripada menyerap air dan mineral juga memberi sokongan. Sokongan ini nak mengelakkan daripada tumbuhan tu dia collapse ataupun dia tumbang. Okey. Habis. Kira-kiranya habislah bab 2. Jadi saya nak awak nanti selain pada buat nota selesaikan soalan praktis formatif 2.4. 2.4 muka surat 40. Ada 4 soalan tu. Okey, kemudian lepas awak buat tu, awak boleh hantar kepada saya lah sebagai tugasan untuk hari ini. Cuma satu lagi, awak rasa cukup tak latihan tu? Tak cukup ke tak? Cukup. Cepat saya cukup. Siapa yang cukup tu? Mira kata cukup. Ada yang kata tak cukup? Kalau tak cukup nak bagi. Yasir? Tak cukup kan? Awak geleng tadi? Jadi bila tak cukup, kena tambah lagi lah praktis sumatif 2 tu. Lama dah. Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumpa balik Isnin. 3 hari tu lama tu. Daripada duduk saja lah. Duduk saja baik buat latihan. Buku ni buku teks muka surat 41, 42, 43. 41, 42, 43. Boleh buat? Tapi lama sikit saya bagi tempoh. Seminggu boleh tak? Praktis mati 2. Boleh Alia? Kalau Alia boleh, mana orang lain boleh lah. Mira kata boleh Bagus lah. Siapa kata boleh tu bagus soalan tu boleh salin dan juga kalau tak nak salin awak putus stick lah. Putus stick. Sebab ada gambar kan. Gambar tu awak kena lukis. Kalau awak tak nak salin pun tak apalah. Awak tulis nombor soalan. Kemudian tu sebagai jawapan lah. Kalau awak salin tu ataupun awak putus stick, jadi dia memudahkan saya lah. Bila saya nak check tu. Ada soalan yang gambar otak tu, soalan kebat lah tu Kalau gambar otak. Awak Yasir ada buku tak? Ada boleh dah jawab tu. Okay, bagi ni untuk sampai Khamis depan. Yang praktis sumatif ni, praktis formatif ni kena buat cepat lah. Tapi untuk sumatif ni seminggu. Maknanya hari Khamis minggu depan. Sebelum hari Khamis minggu depan. Lama lah masa tu seminggu. Boleh, insyaAllah boleh. Kalau tak boleh khabar Kalau tak boleh khabar tu tambah masa lagi cikgu. Tambah masa lagi. Tambah masa tak apa, kita tengok Dah buku yang baru dapat tu, modul Fatihah. Ada awak Fatihah apa Fatihah Zahirah. Ya. Kau tak ada ini. Ada awak ini. Yang sebelum ni awak tak hantar lagi tak? Yang tugasan sebelum ni kan? Tak, sikit lagi. Sebab saya siapkan nota dulu. Buat nota dulu Okay.
Jadi hari ni pun kena sambung lagi lah. Saya janji. Tengah hari kadang saya hantar. Janji ya, janji. Janji. Janji mesti ditepati ya. Okey. Okey, kemudian buku, dah ambil dah buku? Semua dah ambil yang ada sini? Yang tak ambil lagi ada 4 orang yang belum ambil buku, nota dan juga modul. Siapa yang belum ambil begitu? Yang ada sini yang online ni. Tadi yang kata petang tadi siapa? Syamilah kan? Yang kata nak ambil petang ni. Apa? Ambil apa? Ambil buku nota lah.